dan menggerak-gerak akan hamba pada ketika itu, dan membalik-balik akan dia, dan tinggal baginya ketetapan, dan menilik ia di dalam jalan kelepasan dan tempat aman daripada barang yang jatuh di dalam hati atau yang didengar dengan telinga. Yakni setelah kita ni menyedari bahawa kita ni banyak dosa, maka Allah Ta'ala buka hati kita dengan cahaya Allah. Sabit kita dapat cahaya Allah, kita sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah Ta'ala yang perlu melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada kita dengan didatangkan mukjizat, untuk menguatkan Islam ataupun agama yang dibawa oleh Nabi. Kemudian kita duk fikir pula, banyak pula nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Allah Ta'ala banyak. Maka bila kita fikir tu, perlunya kita bersyukur pada Allah. Nikmat Allah Ta'ala ini sangat-sangat banyak beri kepada kita. Dan kita ingat pula Allah Ta'ala dalam waktu yang sama, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita akan diazabkan oleh Allah. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala beri ni perlu kita syukur. Dengan arti kata syukur ini, kita melakukan nikmat, kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada jalan yang diredai oleh Allah. Allah Ta'ala beri mata, kita tengok kebaikan. Allah Ta'ala beri kaki, kita pergi jalan kebaikan. Allah Ta'ala beri tangan, kita gunakan pada jalan kebaikan. Ini dia panggil bersyukur pada Allah. Kalau orang kata menyanyi lagu syukur, alhamdulillah, syukur. Tengok orang puan pun alhamdulillah. Syukur juga. Syukur juga. Jadi nak beritahu, kita syukur ni maksudnya nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala janji, kalau nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Kita sihat, kita buat amal ibadat, Allah Ta'ala tambah kesihatan kita. Kita kaya, kita infak harta pada jalan Allah, Allah Ta'ala tambah kekayaan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku tambah nikmat. Alhamdulillah, kita ni kira bersyukurlah kerana sampai di sini. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan nikmat kaki sampai sini. Kemudian dengan tangan kita duk belek kita, syukur dengan nikmat tangan. Kemudian ada telinga, kita mendengar ilmu-ilmu agama, maka bersyukur dengan nikmat telinga. Lepas pada tu kita ada mata, kita tidur dalam kuliah, maka syukur dengan mata. Contohnya. Jadi nak beritahu, bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka lepas kita sedar bahawa kita ni perlu bersyukur, kita kena ingat, kita ni banyak pula maksiat pada Allah. Mari fikir tu pula, kita ni banyak maksiat pada Allah. Sabit kita buat maksiat ni, Allah Ta'ala boleh azab pada kita. Maka jalan kita macam mana? Jalan kita ni perlu buat amal ibadat. Mulalah kita rasa takut. Bila rasa takut di situ, itulah tumbik lintasan dalam hati. Dia panggil lintasan terkejut ataupun lintasan takut. Takut pada Allah, padahal kita ni banyak sangat dosa. Selama ni lalai kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ketika itu kita pun memutuskan, walau macam mana keadaan pun kita putus segala keuzuran nak buat amal ibadat pada Allah. Kita tumpukan kepada buat amal ibadat. Tak boleh dah. Dulu nak buat amal ibadat kerana nega, jadi halang. Tak dah, nega ibadat tetap buat. Bukan tinggal nega dah. Dulu gua sabit benda apa ni, suka sangat tengok TV contohnya. Sekarang ni tambahlah benda-benda yang macam ni, jadi lala dah buat amal ibadat. Buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka menggerak-geraklah akan hamba pada ketika itu. Lepas duk fikir-fikir, hati dia duk fikir-fikir. Gerak-gerak ni hati dia fikir, macam mana aku nak buat ni, macam mana aku ni dekat dah dengan Allah Ta'ala, dosa banyak ni. Maka hati kita menggerak-gerak. Hati kita gerak-gerak ni, hati kita berfikir-fikir. Berasa takut ni nak hadap Allah Ta'ala, berfikir-fikir dan membalik-balik akan dia. Lepas tu kita pun duk fikir, macam ni nak buat macam ni, padahal dosa kita ni nak buat ibadat macam mana. Buat ibadat dulu ke kena bertaubat dulu.
Dah kalau bertobat pula buat amal ibadat, ilmu tak ada pula. Kena belajar ilmu dulu. Duk fikir-fikir, itu membalik-balik. Maka dia kata dan tinggal baginya ketetapan. Dia pun tinggal satu keputusan, satu ketetapan, yakni nak buat amal ibadat pada Allah. Buat amal ibadat pada Allah dan menilik ia di dalam jalan kelepasan. Dia pun cari jalan. Jalan macam mana yang selamat dia daripada perkara lara, jalan yang macam mana yang dia boleh buat amal ibadat, jalan yang macam mana selamat dia daripada azab api neraka. Dia pun mencari jalan kelepasan dan tempat aman, dan juga dia cari jalan supaya masuk di dalam syurga, buat amal ibadat kepada Allah Taala. Ini dia beritahu orang yang nak kembali pada Allah. Siapa? Kita semua. Kita semua hak jadi ni. Kalau kita duk fikir-fikir balik-balik hati kita, kita fikir sekarang hari ni kita banyak pahala ke banyak dosa? Dosa pahala kita tak tahu, tapi Allah Taala sebut dah, orang buat macam ni banyak dosa, orang buat macam ni dapat pahala. Hak dosa banyak masuk neraka, hak pahala banyak masuk syurga. Siapa yang banyak dosa daripada pahala, maka nerakalah ia. Lepas tu kita duk fikir-fikir, akhir sekali keputusan kita dapat fikir, kita ni banyak dosa. Bila banyak dosa, kita pun nak cari jalan nak lepaskan diri kita daripada dosa, jalan nak lepas diri kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala, supaya kita dapat keamanan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di dalam jalan kelepasan dan tempat aman, tempat aman daripada barang yang jatuh dalam hati, jatuh dalam hati dengan cara mari lintasan-lintasan dalam hati yang datangnya daripada Allah. Dengan cara mana kita nak selamat ni? Dengan kita tengok jalan yang baik, yang datang lintasan daripada dalam hati. Orang yang dapat buat ibadat, banyak-banyak kita jumpa orang yang dulu dia lara. Golek jumpa ramai lara lah daripada dulu. Kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Dia kata dulu saya lara, ni alhamdulillah dah berubah. Alhamdulillah berubah. Bila dah berubah nak jadi baik, mari dalam hati lintasan yang baik. Allah, guanalah saya ni. Ada orang mari tanya, macam mana saya nak start ni banyak dosa? Hari ni saya dah bertobat dah, tambah buat dah. Macam mana saya nak mula nak buat amal ibadat? Buat amal ibadat. Mari dua mana tu? Itu mari daripada lintasan dalam hati yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia, dapat hidayah. Orang tak dapat hidayah ni, dapat hidayah, ulama duduk sebelah rumah pun tak cara. Orang mengajar macam mana pun tak percaya, tak cara ambil law gitu, sebab tak dapat hidayah. Contohnya siapa? Contohnya orang hak duduk bersama dengan Nabi. Abu Jahal apa saudara Nabi, padahal yang bawa dakwah tu anak saudara dia sendiri, bukan orang lain, anak beranak dia sendiri. Abi Lahab gitu juga. Ketika Nabi lahir, duk sambut kelahiran Nabi, sayang sangat Nabi. Kemudian orang kata ke Nabi, dia duk khabar puji semua Nabi. Tak ada dah orang paling baik anak saudara dia lah. Dan puji pula, panggil pula Muhammad Al-Amin, orang yang cukup amanah. Kemudian bapa saudara dia, di antaranya Abi Talib. Abi Talib duduk serumah dengan Nabi. Maknanya duduk serumah terus dengan Nabi. Dan dia tahu kegiatan Nabi. Dia tahu Nabi, akhlak Nabi macam mana. Dia orang hak tahu akhlak ni, orang hak duduk serumah kita. Nak tahu akhlak orang tu, tanya isteri dia, guana rumah dia. Rumah dia. Dia kata masjid mengajar kau main, malam-malam tengok Gusti dah bagus. Rumah mengajar siang malam sungguh-sungguh. Malam-malam tengok Gusti. Isteri dia tahu macam mana kedudukan suami dia. Suami dia pun tahu isteri dia. Jadi Abi Talib duduk rumah Nabi. Rumah Nabi dah. Nabi siapa? Nabi ni Rasulullah yang menyampaikan wahyu, yang beritahu kepada orang wahyu yang sampai kepada dia. Tapi dalam waktu yang sama, Abi Talib tidak beriman juga. Nak beritahu hidayat Allah Ta'ala. Hidayat Allah Ta'ala tak sampai kepada dia. Jadi nak beritahu, mari lintasan dalam hati ni, ataupun yang didengar daripada telinga. Daripada telinga, maka tiada dapat padanya jalan yang lain daripada menilik kepada dalil dengan akal, ataupun sesuatu yang dia tengok daripada telinga dia. Sesuatu yang dia tengok daripada telinga dia dengar daripada telinga, yang dia tengok dari segi mata dia. Jadi marilah, kalau daripada dia tengok, dia dengar tadi, dia kata dah boleh kita ni, kaki satu hari nanti kita mati juga. Kemudian kita pun tahu juga, kaki satu hari nanti bila kita mati, kita bawa amalan kita tak bawa dah benda-benda lain.
benda-benda lain. Maka dia kata di sini tiada dapat padanya jalan yang lain daripada menilik kepada dalil dengan akal. Tak ada dah jalan lain nak lepas kecuali menggunakan akal yang sehat. Cerdik tak mana kita? Kalau kita fikirlah, kita ni duduk dunia sementara. Kalau kita duduk atas muka dunia ni sementara. Dunia ni ibarat jambatan. Kita melintas dekat jambatan. Jambatan. Bukan jambatan tu kita nak duduk dah. Kita melintas aja jambatan. Jadi jalan lintas jambatan ni, kalau sekadar kat jambatan, orang tak buat rumah atas jambatan. Orang tak duduk lama-lama atas jambatan. Sebab apa? Sebab jambatan ni sebagai lintasan dia. Ad-dunya jusrun lil akhirah. Dunia adalah lintasan ataupun jambatan bagi akhirat. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur, kita singgah ke Mamang sekejap. Singgah ke Mamang tu kita nak singgah sekejap je. Destinasi tempat kita tuju Kuala Lumpur. Takkanlah kita singgah dekat Kemamang, kita tengok ada rumah batu besar nak jual, kita beli situ. Padahal kita duduk mana? Nitah je kejap. Sampai Kemamang kejap tengok rumah untuk dijual. Beli lalu situ. Beli tu kalau beli pun sekejap pergi Kuala Lumpur. Jadi saja je. Akhir kali kita ni duk kejar benda yang meninggalkan kita. Hak kekal abadi depan mata kita ni kita tidak kejar. Maka bila kita menggunakan akal, gunakan akal, kita pun dapat tahu tak ada dah jalan lain nak lepas ni. Kita ni kena buat amal ibadat kepada Allah dan mengambil dalil dan mengambil dalil istidlal. Istidlal ni mengambil dalil dengan kejadian ini atas Tuhan yang menjadikannya. Maka dia pun ambil dalil bukit bekar gunung ganang ni semuanya dijadikan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah. Mana kita pun ambil dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Ni tidak dapat tidur ni, aku hidup ni dengan kuasa Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh menghidupkan aku, maka boleh Allah Ta'ala mematikan aku. Dah mana pergi-pergi orang lain, hak tu semua dah mati dah. Dah dia mati, dia bawa kenapa? Dia tak bawa apa dah kecuali amal ibadat dia. Mari dia fikir kejadian ni. Dia pun ambil dalil. Dia ambil dalil dengan kejadian ini atas Tuhan yang menjadikan akan dia. Dia pun ambil dalil, duk fikir-fikir, cari dalil. Maka dia tahu semuanya nikmat datang daripada Allah. Semuanya apa yang ada kiri kanan nikmat semua datang daripada Allah. Supaya hasil baginya ilmu yakin. Hinggalah dia dapat satu ilmu yakin, yakni ilmu yang tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin kuasa Allah Ta'ala kita ni datang daripada Allah. Gagah tak ke mana kat kita yang tambah buat amal ibadat. Cukup dah kita lala-lala ni. Atas muka dunia masa kita lala dulu tu sebab kita tak ingat ke Tuhan. Kita tak guna akal kita masa dulu. Dok lara dulu. Jadi ini nak berubah lah. Dulu tak akal tudung, ni nak akal tudung dah. Dulu dah akal dah tudung. Ni nak bakal dah. Dulu semayang culah-culah ataupun tak semayang, ni nak semayang dah, nak berubah dah. Sebab apa? Sebab masa tu akal kita sudah dapat nur Allah Ta'ala. Tak dapat nur Allah Ta'ala tak fikir benda ni. Tak dapat nur Allah. Jadi masa tu akal kita dah fikir dah cari dalil. Kita pun cari dalil. Aku guana sudah aku gini. Kesudahan aku ni macam mana lah. Kayak gini pas seorang-seorang mati meninggalkan. Sampai masa kita mati juga. Duk fikir-fikir. Akhir sekali dia pun mengetahui bahawasanya supaya hasil baginya ilmu yakin. Supaya hasil dia ilmu. Ilmu yang yakin. Yakin ni tidak ada ragu sikit pun. Tidak ada ragu bahawa kita ini akan dibangkitkan oleh Allah dan kita ini akan dihitung amal ibadat kita dan adanya perkara-perkara gaib. Di antaranya ada pada mahsyar, adanya titian siratal mustaqim dan barang yang gaib-gaib. Maka dan juga hasil baginya ilmu pada barang yang gaib-gaib. Seperti menapa perkara gaib? Seperti adanya hari akhirat, adanya azab kubur, adanya titian siratal mustaqim, adanya mizan, adanya timbangan, adanya surat-surat amalan yang diberi kepada orang-orang yang melakukan perkara mungkar di atas muka dunia. Kita ingat orang-orang yang mati semua menyesal ke? Dan Allah Ta'ala beri kita hidup. Kita hidup ni bila Allah Ta'ala beri nyawa, beri nikmat banyak, kita lupa. Bila kita sedar balik, kita nak mati baru kita sedar. Baru kita sedar kita nak mati. Bila kita mati lagi sedar. Maka kita ni bila Allah Ta'ala beri, bila hati seseorang tadi dia dapat cahaya, hati masuk dalam cahaya Allah Ta'ala masuk dalam hati, maka masa ketika itu dia pun tahu dah dunia ni sementara, nak buat amal ibadat, dan dia pun yakin adanya perkara-perkara gaib,
dan mengetahui bahawasanya baginya itu Tuhan, dan dia pun sedar bahawa ada Allah Ta'ala yang menjadikan, Tuhan yang menjadikan dan yang memberatkan hukum, dan Allah Ta'ala memberi hukum, menetapkan hukum pada kita. Mendapat hukum pada kita banyak, Allah Ta'ala mewajibkan kita. Ada yang wajib, ada yang haram. Mendapat yang wajib, Allah Ta'ala suruh sembahyang. Maka kita pun fikir, Allah kena sembahyang dah, dulu lala sangat dulu, sekarang ni kena sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa, kita pun puasa. Allah dulu kerek kau tinggal puasa dulu. Hamba kata saja tak tahu biar maknanya dulu kerek kau tinggal puasa. Kena tinggal puasa dah, kena bayar video banyak-banyak lah. Hak bagi yang bayar video tu, hak qada puasa kena qada puasa. Mari duk fikir dulu. Fikir dulu. Dulu hak salah-salah dengan orang nak minta maaf. Kenapa jadi macam tu? Ada orang tak ada apa. Tak ada apa-apa, tak ada fikir apa-apa, tinggal puasa ke tinggal semayang biasa. Ada orang yang pesen, yang dengan pesen tu dia rasa takut. Nak ambil hak orang kaki mati ke mana, duk fikir. Duk fikir. Sebab Allah Ta'ala sebut dah. Faman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala buka diri, dada dia dengan Islam, maknanya hati dia dengan Islam, maka dia telah mendapat cahaya daripada Allah Ta'ala. Maka dalam ketika itu dia tahu Allah Ta'ala memberatkan hukum. Hukum Allah Ta'ala tetap. Ya tetap hukum Allah. Bukan siapa, bukan ulama'. Ulama' tak ada pakat ramai-ramai. Main kita pakat buat musyawarah. Nak pakai tudung ke tak payah pakai tudung. Orang ni kata tak payah, ni kata pakai. Orang ni kata tak apa dah, zaman ni tak payah dah. Awak tubik hukum. Okey, akak tangan. Akak tangan. 10 orang kata tak payah, 2 orang kata hukum. Tak payah pakai. Hukum bukan macam tu. Hukum datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Macam hukum minum arak dulu. Dulu sahabat Nabi minum arak dulu.